Hello, salam sejahtera dan salam perpaduan tuan-tuan dan puan yang saya hormati, our valuable lecturer Puan Zulaika Zubir dan rakan-rakan sepadangan sekalian. Untuk subjek komunikasi antarabudaya ini, tugasan kumpulan yang telah kami pilih, we are together to choose tajuk yaitu ekspatriat di jabatan. Baiklah, untuk slide yang pertama dan yang kedua juga ketiga saya akan membentangkan mewakili kawan-kawan saya. For all of you, for info, our group ada 6 members. Yang pertama adalah Puan Diki Nurliana, Puan Norizan, Puan Alzaini, dan sahabat baik saya Cik Syarul, Cik Hanif, dan saya sendiri Gabriel Tinggalan Lindsay. So untuk pengenalan, for the second slide, untuk pengenalan apakah itu ekspatriat? Ekspatriat ini adalah tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, berpelajaran, profesional, dan orang-orang yang memang berada di satu tahap yang jauh daripada kita. Dan mereka ini telah dihantar oleh jabatan-jabatan ke luar negara ataupun yang dihantar oleh jabatan-jabatan di luar negara ke dalam negara kita. Dan mereka ini sangat berilmu. So kepentingan mereka ini adalah sangat penting kepada jabatan-jabatan untuk memajukan jabatan mereka untuk satu produk, we call it, untuk memacu pendapatan sebuah jabatan, right? So ekspatriat sangat penting di dalam sebuah jabatan untuk memastikan jabatan itu berjaya. If there is no ekspatriat, dan jabatan itu akan berjaya, namun tidak seperti jabatan-jabatan yang mempunyai kepentingan ekspatriat. Namun walaupun ekspatriat ini sangat penting, namun di Malaysia ekspatriat ini agak gagal. So mengikut kajian menyatakan bahawa there is 16 to 70% kegagalan ekspatriat ini meningkat di Malaysia. This is because terdapat kita punya orang-orang warga negara kita yang dihantar ke luar negara gagal untuk berasimilasi dengan budaya-budaya di luar negara, dan mereka gagal kerana masalah-masalah berkaitan dengan kurang motivasi. We feel we are small than orang-orang Europe atau orang-orang yang di luar negara. So kadang-kadang kita jenis yang homesick, kita ada masalah keluarga, tidak boleh jauh keluarga. That's why ekspatriat yang kita hantar ke luar negara itu gagal untuk memenuhi apa tugasan dan misi mereka. Selain itu, terdapat juga kegagalan ini juga disebabkan oleh kurang penyelidikan terhadap ekspatriat di jabatan ini, di mana jika ada penyelidikan ini akan menyebabkan boleh dikaji kenapa ekspatriat di jabatan di Malaysia ini tidak percaya. That's why kerana kurang penyelidikan maka ini menjadi gagal. So untuk slide yang ketiga, there is kajian literature di mana jabatan dan ekspatriat Malaysia. Penggunaan ekspatriat dalam membangunkan pengurusan pentadbiran global adalah sangat penting di semua jabatan. Okay? Banyak jabatan yang telah menambah bilangan pekerja di peringkat antarabangsa. This is untuk supaya aliran pengetahuan itu meningkat, di mana ekspatriat yang dihantar ke luar negara akan balik ke dalam negara. So segala ilmu yang dia pelajari di luar negara akan digunakan untuk meningkatkan produktiviti di jabatan, right? So ini adalah satu inisiatif supaya kepentingan hikmat ekspatriat ini ditingkatkan di semua jabatan-jabatan di Malaysia. Dan kenapa ekspatriat daripada luar negara dia sanggup datang ke dalam negara kita? Because Malaysia adalah sebuah negara yang makmur. So Malaysia juga sangat menggalakkan ekspatriat luar negara, we call it ekspatriat asing lah, come to our country. Dan kenapa mereka mau datang juga? Kerana ekonomi kita sangat stabil, negara kita aman, that's why dia sanggup datang. Untuk slide yang seterusnya, I will give the session to my friend. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norizan binti Awang Tanda, nombor kad matrix 266196, meneruskan kembali pembentangan daripada kawan saya dengan subtopik 2.2 iaitu prestasi kerja. Prestasi atau dimensi tugas adalah kecekapan individu untuk menjalankan aktiviti yang membentuk teras teknikal. Manakala dimensi kontekstual melibatkan aktiviti yang tidak menyumbang kepada teras teknikal tetapi bertindak sebagai faktor sokongan terhadap persekitaran sosial, organisasi dan sosial itu sendiri. Dalam konteks ekspatriat, Harrison dan Schaefer 2005 menegaskan prestasi kerja merujuk kepada jumlah usaha dan masa yang didedikasikan oleh ekspatriat untuk tugasnya.
Asas dan kemahiran tugas memerlukan lebih keupayaan kognitif kerana merangkumi tanggungjawab kerja asas yang termasuk dalam spesifik kerja masing-masing. Juga dikenali sebagai prestasi dalam peranan, mempunyai kecekapan teknikal dan kemahiran khusus dalam sesuatu pekerjaan. Halangan komunikasi rentas budaya di mana di tempat kerja yang memiliki pelbagai budaya, terutamanya di sesebuah jabatan, komunikasi silang budaya mempunyai banyak konflik yang terikat oleh halangan atau penapis budaya. Halangan komunikasi ialah apa-apa yang menghalang penghantaran dan pemahaman maklumat, pemikiran dan idea yang berkesan. Halangan komunikasi silang budaya wujud kerana unsur budaya yang berbeza yang terlibat dalam proses komunikasi boleh membawa kepada tafsiran dan makna budaya yang berbeza. Akhir sekali, miskomunikasi atau miscommunication lebih berleluasa dalam kalangan pekerja dan pengurus yang datang dari pelbagai bangsa dan latar belakang etnik. Hanya itu daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Alam alias Rozaini binti Datuk Selikin, nombor matrik 266778. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dari rakan saya mengenai halangan komunikasi rentas budaya. Pertama, 3.1 jarak kuasa. Tahap di mana ahli budaya menerima pengagihan ketidaksamaan kuasa antara kelas menunjukkan bagaimana budaya membezakan secara jelas antara kumpulan dan individu mengikut kuasa, status, kekayaan, prestige dan harta benda. Pak et al. 2007, Daniels dan Gregorus 2014. Indeks jarak kuasa pentadbiran dalam konteks perhubungan antarabangsa atau world engagement bagi sebuah negara digunakan untuk melihat julat dan darjah jarak kuasa negara tersebut. 3.2 Komunikasi konteks tinggi dan rendah. Meneroka perkaitan antara komunikasi dan budaya dan untuk memahami penentu yang menghalang atau memudahkan komunikasi berkesan antara kumpulan atau individu daripada latar belakang budaya yang berbeza. Bahawa tafsiran yang berbeza kerana konteks perkataan yang digunakan mungkin mempunyai konotasi yang berbeza. 3.3 Jarak kuasa dan prestasi kerja expatriate. Kaitan jarak kuasa dengan subdimensi prestasi kerja expatriate, contohnya masa yang diambil untuk menyiapkan sesuatu kerja, kualiti, hubungan dengan HCN, high communication nature, komunikasi semula jadi yang tinggi dan keupayaan untuk melaksanakan pemindaan pengetahuan yang berkesan. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara jarak kuasa dan kepuasan kerja expatriate yang memberi kesan positif terhadap prestasi keseluruhan expatriate dalam kalangan expatriate. Komponen jarak kuasa mempengaruhi prestasi expatriate, terutamanya bila berkelakuan persilangan antara budaya dalam aspek komunikasi dan percakapan. Sekian, terima kasih. Akan disambung oleh rakan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada lecturer kita dan juga rakan-rakan. Saya Dike Nurulina binti Mustafa, nombor matriks 265890 akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Saya akan menerangkan mengenai dengan komunikasi konteks, tinggi, rendah dan prestasi kerja expatriate. Okey, konteks komunikasi tinggi dan rendah menunjukkan merupakan pengaruh terhadap prestasi expatriate. Dan juga komunikasi konteks rendah berbanding konteks tinggi, dia adalah mempengaruhi prestasi expatriate secara positif. Dari segi permasalahan, permasalahan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara jarak kuasa dan komunikasi konteks tinggi atau rendah terhadap prestasi kerja dalam kalangan expatriate. Okey, dan seterusnya adalah bagi mengetahui permasalahan expatriate dalam mengenal pasti kaedah komunikasi yang terdapat di sebuah jabatan ketika menjalankan tugas. Sekian sahaja pembentangan daripada saya dan akan disambung oleh rakan saya seterusnya. Sekian dan terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Suhaimi, nombor matrik 266082. Okey, pembentangan seterusnya ialah analisis. Okey, daripada 113 responden, 66.4% responden adalah lelaki dan dalam kumpulan pertengahan umur antara umur 36 hingga 50 tahun.
So 44.9% daripada mereka berada di tugasan yang berjangka panjang, dikira sebagai 1 hingga 3 tahun. 29% didapati menjalankan tempat tugasan minimum 3 tahun dan 26.2% daripada responden berada di bawah tugasan jangka pendek untuk tinggal kurang daripada 1 tahun. Analisis demografi juga menunjukkan bahawa majoriti responden adalah memegang peranan pengurusan pertengahan, iaitu jawatan kanan atau separa eksekutif, dan ini mewakili oleh hampir separuh daripada responden, 48.6%. Keputusan daripada analisis deskriptif mengenai jarak kuasa komunikasi konteks tinggi dan rendah terhadap item prestasi kerja menunjukkan tidak setuju dan sangat tidak setuju, manakala komunikasi konteks tinggi dan rendah menunjukkan majoriti bersetuju. Item prestasi kerja menunjukkan semua item pada median dan menunjukkan bahawa responden mempunyai orientasi jarak kuasa yang rendah, gaya komunikasi konteks tinggi dan tahap prestasi kerja yang baik. Okey, seperti jadual. Ini menjelaskan bahawa komunikasi konteks tinggi akan mempunyai tahap prestasi kerja yang lebih tinggi. Okay. Maklumat kajian sendiri yang dijalankan secara sebelum ini oleh pakar menemui dan mendapati bahawa negara Indonesia menyerlah dari segi penggunaan tenaga pakar atau ekspatriat dengan peratusan 2 digit 13.1, manakala negara kedua teratas ialah Jerman diwakili 8.4%. Pada masa yang sama, AS dan Filipina kedua-duanya berada pada 5.6%. Rusia, Taiwan dan Yemen kedua-duanya terdiri daripada 4.7%. Daripada responden 3.7% daripada responden adalah dari Singapura, manakala Perancis, India, Australia, Mesir, Iran dan Republik Czech masing-masing mempunyai 2.8% responden. Austria, Colombia, Jepun, Nigeria, Norway, Arab, Saudi dan Korea Selatan menyumbang 1.9% daripada responden, manakala Argentina, Belgium, Brunei, Denmark, Ghana, Ireland, Belanda, New Zealand, Seychelles, Syria dan Thailand menyumbang 0% daripada jumlah keseluruhan. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat petang semua, nama saya Muhammad bin Abdullah, nomor matriks 26663. Saya akan menyambung pembentangan yang disampaikan oleh rakan saya seperti tadi, yaitu perbincangan. Zakaria 2019 mendapati bahwa komunikasi berlainan budaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi prestasi kerja ekspatriat. Selain itu, komunikasi berkualiti melangkaui dan mengutarakan perbezaan budaya dan menangani motivasi di sebalik pengetahuan dan proses kognitif. Selain itu, ia mencerminkan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan budaya lain dalam melibatkan diri dengan orang lain. Selain itu juga, ekspatriat daripada latar belakang budaya konteks tinggi akan mudah menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi konteks tinggi di Malaysia, kerana komunikasi antara budaya ini disederhanakan oleh ekspatriat yang mengambil kira persepsi terhadap semangat sedia kawan dalam organisasi. Yang seterusnya, kesimpulan perbezaan yang ketara dalam prestasi kerja dalam kalangan ekspatriat adalah disebabkan oleh beberapa faktor budaya dalam konteks komunikasi, iaitu jarak kuasa dan komunikasi konteks tinggi atau rendah. Selain itu, orientasi yang berbeza terhadap jarak kuasa dan spektrum gaya komunikasi dalam kalangan ekspatriat disebabkan halangan komunikasi antara ekspatriat dan komunikasi konteks tinggi. Selain itu juga, bagian pengurusan sumber manusia atau Human Resources HR Jabatan di Indonesia perlu menyusun strategi latihan antara budaya mereka untuk bakal ekspatriat dengan menyatu padukan jarak kuasa dan komponen gaya komunikasi kontak valuable. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.